A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahidil ahad, al-fardu samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum tu saya ingin mohon maaf atas kelewatan. Sebab jalan tadi saya berada Linggi, banjir. Gedah banjir. Daripada hujan semalam tak berhenti. Tak tahulah belah sini hujan tak. Sana dari malam tadi tak berhenti. Pagi ni baru surut hujan. Banyak tempat dah banjir. Sungai pun dah naik dah sampai jalan. Tak maaflah atas kelewatan tu. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, yakni kitab Munyatul Musalli. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripadanya, daripada apa? Daripada benda-benda yang makruh pada solat. Kita masuk lagi bab makruh. Makruh bila? Makruh dalam solat. Ingat, setiap makruh dalam solat kita lakukan dalam solat berjemaah, maka tidak dapat pahala berjemaah. Apa saja? Apa saja yang kita buat makruh, maka tak dapat pahala solat berjemaah. Jadi kita kena jaga tu kaedah dia. Jadi kita kena jaga betul-betul makruh. Kalau seorang diri tak ada masalah. Makruh pun ialah tak sempurnalah pahala dia. Cuma kalau solat berjemaah tu, apabila kita melakukan perkara makruh, maka akan hilanglah pahala berjemaah yang dikatakan kanda 27 tu. Sebab itulah kita kena jaga-jaga betul-betul. Dan setengah daripada benda yang memakruhkan dalam solat. Makruh ia berludah di tengah sembahyang. Ludah di tengah sembahyang, di hadapan atau di kanan, hanya apabila hendak berludah sebelah kiri, di bawah kakinya. Ini jika bukan masjid. Yang tu kita kena faham. Kalau masjid dia hukum lain. Kalau kita tak tahulah ada terlekat ke apa ke nak ludah. Memang kalau tak ludah tu memang tak boleh. Tapi bukan dalam masjid. Ni cerita luar masjid. Kita semayang dekat ikutlah tepi jalan ke apa ke, R&R ke, yang bukan masjid. Jadi disunatkan kalau kita nak ludah, apa dia? Ke kiri. Disunatkan ludah ke kiri. Adapun jika dalam masjid, maka yakni berludah, iaitu haram. Haram terus. Sebab apa diharamkan dalam masjid? Kerana disebut pada hadis, berludah di dalam masjid itu khati'ah, ialah satu kesalahan, dan kafaratnya ditanamnya. Nak masuk apa? Nak kata kalau apa? Nak ludah yang bukan masjid. Kalau dalam masjid haram. Sebab apa haram? Sebab ia menjadi satu kesalahan ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena buka kitab hadis lah yang menyatakan apa dia. Dia tegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ludah dalam masjid. Tapi kalau kita sembahyang dekat luar, ludah tak ada masalah. Ini benda yang makruh. Tapi kalau kitab bersatu dia perbahasan panjang lagi lah. Cuma kita nak ambil yang apa? Yang rajih, yang ringkas untuk kita boleh amal. Tapi jaranglah. Kalau mudarat tu kira lain.
Mudarat ke lain. Sebab apa? Masjid ni ialah tempat yang suci. Tapi kalau kita sembahyang bukan masjid, ikutlah kat rumah kita, kita sembahyang kat rumah kita, terasa macam nak ludah, pusing kiri pun ludah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bukan masjid. Kalau masjid yang ditegah oleh Nabi SAW. Dan setengah daripadanya, yakni setengah daripada makruh yang dalam solat itu, bertalakan pada punggungnya. Apa dia? Cekak pinggang. Mayang cekak pinggang. Ikutlah waktu rukuk ke, waktu sujud ke, waktu apa ke, dia cekak pinggang. Itu ialah perkara yang ditegah, yang makruh. Sami Allah liman hamidah, tangan turun bawah. Dia sami Allah liman hamidah, duduk cekak pinggang. Tak batal, tapi makruh. Kerana ditegah pada hadis Nabi SAW, dan kerana menyerupa dengan orang yang takbur dan syaitan. Jenis orang cekak pinggang ni ialah perbuatan yang tak elok. Jenis yang cekak pinggang ialah perbuatan orang takbur. Jadi dekat luar pun kalau cekak pinggang itu disamakan orang yang takbur dan syaitan. Kerana menyerupa dengan orang yang takbur dan syaitan. Dekat luar pun kalau istilah orang yang cekak pinggang ni takbur, ikutlah dia cikgu ke, dia apa ke, dia pengarah ke apa, pegang sini, kamu ni tahu tak, duk cekak pinggang. Cekak pinggang je ialah perbuatan takbur dan syaitan. Lebih-lebih lagi lah kalau kita nak bawa dah sembahyang, kerja 30 tahun jadi pengarah, cekak pinggang je. Ni buat elok sikit, ni mana kerja ni apa tak tahu, duk cekak pinggang. Ingat, cekak pinggang ialah perbuatan takbur. Dia ada juga perbuatan mahmudah, yang terpuji. Ada perbuatan mazmumah, perbuatan apa yang dicela. Di antara perbuatan dicela ialah cekak pinggang. Nak kata sunnah jauh lagi lah. Sebab apa? Nabi tak pernah buat, dia termasuk daripada sifat-sifat orang takbur. Dan demikian lagi ahli neraka. Ni lagi dahsyat. Bukan setakat takbur je. Yang cakap pinggang ni, ramai di kalangan mereka itu ialah ahli neraka. Adalah ahli neraka orang takbur, orang sombong, orang bongkak. Pada dengan mereka itulah sombong dan bongkak. Di antara perbuatan mereka itu nak tunjuk diri dia besar, pakai gelang emas apa semua, duk cakap pinggang. Okey. Ni apa masuk lambat? Ni apa duk cakap pinggang? Ingat, itu di antara ialah ahli neraka. Nak kata apa? Banyaknya orang cakap pinggang itu ialah kalangan daripada orang neraka. Ada juga ahli syurga, dia apa cakap pinggang juga, tapi tak tahulah dia sombong waktu tu kena seksa apa masuk syurga balik. Tapi nak cerita apa? Orang cakap pinggang tu ialah sifat takbur. Kita biasalah, kita kadang rasa apa? Takbur ada juga kita pun. Kadang rasa takbur, kadang rasa sombong, kadang rasa tinggi diri, kadang kita rasa tak dengar cakap orang, kadang kita rasa kita paling bagus orang. Itu biasalah diri kita. Cumanya apa yang kita boleh tegah, kita tegah. Di antara kita nak tegah ialah cakap pinggang. Bukan setakat daripada dalam solat saja, luar solat pun kita apa? Kena tegah. Daripada perbuatan, koklah kita dah biasa dah, kita cuba. Sebab itu perbuatan syaitan, orang yang takbur, dan termasuk daripada kalangan ahli neraka. Yang mana cakap pinggang tu. Perbuatan tu memanglah tak dosa macam ni. Tapi nak ceritanya jenis orang takbur lah, macam tu lah. Jenis orang belagak, dia ada jenis-jenis dia. Sebab orang beriman dia tak ada nak cakap pinggang apa semua. Malaikat kalau dia sifat dia tinggi sikit, duduk cakap pinggang, tengok kiri kanan. Contoh. Kalau sama juga dalam filem, nak tunjuk dia tu belagak, buat cakap pinggang. Dia tak belagak pun, tapi sebab apa dia berlakon dalam drama, nak kena tunjuk dia tu belagak, cakap pinggang. Nampak belagak tu. Soalan macam tu. Dan setengah daripadanya, yakni daripada makruh solat. Apa dia? Merendahkan kepalanya dari sekali, merendahkan kepalanya, kepala orang yang solat itu daripada belakang orang solat itu pada ketika rukuk. Sebelum ni kita dah belajar dah macam mana cara rukuk yang betul. Yakni apabila rukuk tu kepala dengan apa? Dengan belakang tu sama. Jangan tinggi, jangan rendah, dia sama sebaris. Jadi apa? Macam L, macam ni L. Kalau kita rukuk.
Contoh ni kepala kita, jadi kepala ni dia kena sama dengan belakang ni. Ni punggung. Jadi itu satu apa? Satu penghinaan kita. Tara kita, kepala kita yang kata mulia ni sama dengan punggung je. Nak cerita tu. Tapi apabila kalau kita tunduk lagi punggung naik atas, waktu ketika rukuk, sujud tak ada masalah, memang kena macam tu. Tapi waktu rukuk, sebab waktu rukuk tu ialah dia punya afdal dia, dia punya apa? Cara yang terbaik dia ialah kepala dia sama dengan punggung. Tulang belakang ni sama. Boleh kalau ada bengkok tulang belakang sebab apa sakit, tu lain ceritalah. Kalau kita boleh samakan apa dia, orang rukuk tu kepala dengan punggung dan tulang belakang dia sama sekali. Tak boleh dia rendah daripada apa? Daripada punggung. Punggung naik sikit, kepala lagi rendah. Tu jadi makruh. Jadi macam biasalah, tiap-tiap makruh dalam solat itu, solat berjemaah, maka dapat pahala 27. Sebab itulah kita nak jaga satu persatu supaya solat kita ni sempurna. Orang yang solat 5 minit sama juga, ikut imam 5 minit juga. Orang solat sempurna ke tak sempurna ke, solat 5 minit sama je. Tapi dia punya kualiti lain. Kalau kita jaga betul-betul dengan takbir dia, dengan perbuatan dia, dengan hati apa semua tu, ikut imam sama juga 5 minit. Kaum kita pun ikut imam, tapi cincang macam tu je. Ikutlah nak rukuk ke, nak angkat takbir, ikut tinggi rendah apa, ikut suka dia. Semayang sama je, lama dia tu. Tapi kualiti tak ada. Jadi yang tu kita jaga. Kalau rukuk tu janganlah rendah kepala, melainkan kalau dia tu dah jenis bongkok, dah jenis memang tak boleh buat apa, tu lain cerita. Ni yang insan yang normal. Dan setengah daripadanya, daripada benda makruh dalam solat itu, ia sembahyang serta berkehendak. Sekali. Dan setengah daripadanya, yakni daripada makruh dalam solat itu, ia sembahyang serta berkehendak berhadas. Jadi dia duduk tahan kencing. Dia duduk tahan kencing, duduk tahan berak. Sekejap lagi saya sampai, aku ada wuduk lagi, tak apa aku sembahyang luar, sekejap lagi aku pergi tandas. Tak batal. Kita tahan nak apa? Tahan kencing, tahan berak nak solat, tak batal. Macam cerita apa, kita pergi, kita ada wuduk ni, berhenti kat R&R. Nak masuk tandas beratur punya panjang. Daripada beratur panjang, ambil solat dulu. Setengah daripada tu. Solat itu sah, cuma je makruh lah. Sebab apa? Sebab tahan daripada hadas. Tahan nak buang air kecil ke, daripada rumah ambil wuduk, tiba jalan minum kosong. Minum kosong lah. Kalau minum air yang gula tu kena komor balik. Minum air kosong. Jalan pada rumah, berhenti jap, kowe, minum air kowe jap kat belakang tu, sementara nak ni azan. Tiba-tiba nak sembahyang tu nak terkencing. Tapi dia boleh tahan lah, setakat 5-10 minit tu boleh tahan lah. Tahan dalam keadaan nak kencing itu ialah makruh. Tahan hadas sama ada ia menahan hadas tu hendak buang air kecil atau air besar atau angin. Nak berak, nak kencing ataupun nak kentut. Tahan kentut ni, tengah mayang, duk tahan je. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bunyi. Contoh. Tahan, dia tahan. Tak ada masalah, makruh. Tapi itulah, kalau kita solat berjemaah rugi ya, tak dapat apa lah. Baik kita kita buang dulu air kecil ke air besar ke apa semua, sebab kita buang itu untuk nak menunaikan solat, jadi sunat balik. Kita dah kena apa? Kena dah hadas dah waktu tu. Apa kita duk tahan kentut daripada rumah lagi, guluk perut tu, tak tahu makan apa, angin penuh, makan mi ke, duk gelegak kat ni. Ataupun kita duk minum air banyak ke perjalanan tadi tu, maka sekejap lagi kalau nak pergi tandas terlepas berjemaah. Terlepas berjemaah. Kalau aku pergi tandas, aku tak dapat solat jemaah. Daripada aku tak solat jemaah, ambil aku sembahyang kat rumah. Soalan itu. Jadi itu pemikiran kita. Jadi macam mana situasi macam tu? Ingat, disunatkan kita untuk buang air dulu, qada hajat dulu bagi selesai. Buang berhabis dulu. Satu, solat berjemaah, di antara yang makruh ialah kita tergesa-gesa nak solat jemaah. Itu jadi makruh pula. Kita duduk jalan, orang tengah sembahyang, berlari.
Tak boleh. Sebab apa makruh? Sebab bila kita berlari kita rasa letih. Jadi masuk dengan imam, memang masuk dengan imam, tapi duduk mengah. Apabila duduk mengah, khusyuk bukat lain, apa bukat lain, ni tak dapat, tu dapat, semua tak dapat. Sebab tu dimakruhkan kalau orang tengah sembahyang, kita tak boleh nak terkejar-kejar, tak boleh. Jadi makruh. Jadi apabila orang tengah sembahyang, kita masuk sekadar yang dapat. Kau tak dapat tu, datang masjid, tiba-tiba tak dapat solat berjemaah, tak apa, jangan kelam kabut. Dapat pahala datang masjid, dapat pahala sembahyang dalam masjid. Lepas tu pula bila dia sempat berdoa, doa ramai-ramai. Lepas tu kat situ pun ada keberkatan juga kat situ. Jadi kita jangan kelam kabut. Kalau kita lambat, biasalah kita macam-macam hal apa semua kadang lambat. Tapi bila dah dengar orang nak sembahyang, lari. Itu perbuatan makruh. Serupa je kalau datang lewat, datang lambat, dia datang tak kelam kabut, sama je. Sebab kalau dia datang dia dah dengar, lepas tu dia cepat-cepat lari apa semua, dia masuk dalam keadaan letih, dalam keadaan ni terpinga-pinga, dalam keadaan tercungap-cungap apa semua tu pun jadi makruh juga. Jadi jalan selamat, kita sampai sakit perut, pergi buang air dulu. Lepas tu dah selesai, masuk. Walaupun kita tak dapat rakaat dengan imam, tapi sembahyang kat masjid afdal daripada sembahyang kat rumah. Dapat pahala lain juga. Yang penting sama juga kalau kita terkejar-kejar buang musuh, lepas tu patah balik, lepas tu nak masuk, lepas tu masuk dengan imam. Letih, tercungap-cungap. Gitu dah ada kencing manis apa semua contoh. Tak dapat apa. Bila duduk dengan imam macam tu letih. Sama juga makruh. Jadi kita kena tengok situasi tu. Jadi kalau sembahyang Jumaat ni kita jangan kelam kabut. Sekadar yang mana yang boleh. Kita niat pun dapat pahala dah. Kita niat nak solat Jumaat, tapi apa daya. Siapa-siapa yang nak buang air, buang air dulu. Tapi niat yang baik tu dapat dah. Sembahyang dalam masjid dapat dah. Kemudian maka sunat ia selesaikan. Nampak sunat. Ingat, kalau kita rasa nak buang air, kita rasa kalau kita sembahyang makruh. Tapi kalau kita buang jadi sunat pula. Apa benda sunat? Buat dapat pahala. Tak buat tak dapat apa. Jadi sunat ia selesai daripada qada hajat tadi. Ikutlah dia nak kentut ke, dia nak buang air besar ke, nak buang air kecil ke, nak pergi tandas ke, dia selesai dulu. Jadi jadi sunat pula. Kemudian ia sembahyang selama belum pecek waktu. Sebelum sempit waktu, hendaklah ia sembahyang sertanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak sembahyang maghrib contoh, tak sembahyang dengan imam ni. Lepas tu tiba-tiba sembahyang, rasa Rasa nak terkencing. Rasa nak kencing je. Kalau kita sembahyang dengan imam, ia perbuatan makruh. Bila perbuatan makruh, tak dapat juga pahala 27. Tapi kalau kita pergi buang air dulu, kita selesaikan qada hajat, dapat pahala sunat. Selagi mana waktu itu panjang. Tiba-tiba imam sembahyang maghrib nak dekat isyak dah. Yang tu kita dah tak ada hukum dah, terus masuk sembahyang ni. Sebab apa? Sebab takut terlanggar waktu. Tapi jangan terjadilah. Ni andai kata 5 minit nak masuk isyak contoh. Lepas tu kita ni sama ada kita sembahyang dengan imam atau tak sembahyang dengan imam, kita sampai masjid, kita musafir, tiba-tiba sampai masjid. Kita nak pergi kedai tu, kita rosak ke apa, sampai kat masjid. Tak boleh jamak. Kawasan dekat sini. Lepas tu pula kita rasa nak terkencing, tapi boleh tahan lagi. Kalau kita kencing, masuk tandas, tutup pintu, buang air, buka zip seluar apa semua, cuci-cuci apa semua, kalau kita masuk balik dah azan isyak. Waktu tu kalau kita boleh tahan, terus solat. Yang ni dikata, yang tu dah tak ada sunat dah. Yang tu silap kita langgar waktu terus. Kena qada balik. Tapi itu keadaan darurah lah. Cuma yang paling afdal apa? Yang paling afdal, kalau waktu tu, kalau kita pergi tandas, di mana kalau kita pergi tandas tu, tiba-tiba kalau dah habis pergi tandas tu, waktu dah habis.
Orang azan. Ni Tok Bilal dah standby dah nak azan. 5 minit lagi duduk kat tempat azan tu. Cuma nak tunggu tengok jam je. Sampai nak apa? Sampai azan. Kita dah sampai 5 minit ataupun 4 minit, 3 minit. Kalau kita pergi dekat apa? Dekat tandas, makna kata kita dah tinggal waktu tu. Tapi kalau kita boleh tahan waktu tu, terus ambil sembahyang walaupun nak terkencing, lepas tu kita solat. Jadi paling kurang kita angkat Allahu Akbar, letak tangan, tiba-tiba orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah apa? Dah kira dia tak langgar waktu. Dia jadi apa? Adaan lillahi ta'ala, bukan qada lagi dah. Sebab apa? Paling kurang pun dia dah angkat takbir. Kalau dia 5 minit nak dekat isyak, tiba-tiba dia lah apa semua, dia angkat Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kira sembahyang waktu maghrib tu juga. Dia apa? Tak langgar waktu. Paling kurang pun sempat takbir sekali. Ada waktu tu. Dia tak masuk waktu isyak. Walaupun rakaat kedua, ketiga, keempat, contoh waktu isyak. Ataupun waktu lain. Rakaat pertama yang waktu tu. Waktu maghrib, rakaat pertama. Rakaat kedua, ketiga, waktu isyak. Dia kira dia sembahyang waktu maghrib juga. Dah tu kita tahu. Jadi yang tu tak ada sunat. Yang sunatnya apa dia? Kalau kita nak tahan kencing, kita nak tahan berak dan sebagainya, waktu dah singkat. Kalau kita pergi buang air juga, yang tu tak kira sunat, tak dapat pahala. Kita apa? Kita kena perhabis juga kita punya solat tu. Tapi jaranglah berlaku. Contoh ni contoh. Jadi selalu kita datang tu kat masjid tu, kadang tak sempat dengan imam. Tak sempat dengan imam pun, imam dah habis sembahyang pun, kita pergi tandas apa semua, kita boleh sembahyang lagi, waktu panjang. Jadi sembahyang ialah dengan penuh ketenangan. Tu kita kena faham. Kita nak dapat sembahyang sempurna ialah sembahyang dengan ketenangan. Contoh sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat, rakaat yang kedua, nanti kita belajar bab Jumaat. Ingat, dia kena sambung Zuhur walaupun niat solat Jumaat. Nanti kita tu dia panjang perbahasan. Nak cerita apa? Nak cerita kalau Jumaat pun, kalau dapat tahiyat akhir, dia kena sembahyang 4 rakaat walaupun niat Jumaat. Tapi yang tu kita bahaslah. Nak cerita apa? Kalau dia kelang kabut, jadi dia lari lah. Takut apa? Takut rakaat yang terakhir. Jadi nak rakaat pertama berlari pada hujung tu, dia sembahyang. Sama juga jadi apa? Jadi makruh juga kat dia. Kalau andai kata dapat tahiyat akhir sekali, dapat tahiyat akhir je. Sebab apa? Dia tak lari, dia dalam apa? Keadaan tenang, dapat tahiyat akhir. Dia bangun sambung 4 rakaat. Tu nanti kita akan bahaskan. Apa contoh? Sebab sembahyang Jumaat ni, kalau kita tahiyat akhir tu, kita kena apa? Tambah 4 dikir Zuhur. Kemudian dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya. Kita panggil orang solat hajat. Solat hajat mana? Dekat rumah kita. Tak apa, tak ada masalah, bagus. Apa? Rumah baru kita panggil solat hajat, nak tu apa sajalah hajat kita panggil orang solat hajat. Itu perkara yang apa? Yang baik. Sama-samalah kita apa? Nak memuliakan. Panggil orang masjid, ni ada buat solat hajat ni, dapat baby baru. Ni nak solat hajat ni, nak masuk rumah baru. Ni nak solat hajat ni. Lepas tu buat pula kat rumah. Lagi afdal. Ataupun kita beli tanah baru. Kalau orang Fatah ni, kalau dia buka tanah baru ni, dia beli tanah baru, jadi bentang jadah main kat atas tu je, solat hajat. Lepas tu sekali doa selamat, sembahyang syukur dan sebagainya. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya, kalau ada makanan depan, jadi kalau pagi solat hajat tu, biasalah paling kurang pun nasi biryani. Kebetulan pula makanan letak kat depan, ataupun tak tepi yang orang boleh nampak lah, orang sembahyang tu boleh nampak. Macam sembahyang subuh, ni okeylah ada makanan ni. Kalau sembahyang subuh hari, cuba letak kat depan ni, makruh.
Jadi orang sembahyang, ni apa, nasi lemak ke, mi goreng ke. Jadi ni tak apalah, dah sembahyang, ni nak cerita waktu sembahyang. Pok ada. Memanglah ada kuliah, lepas tu bagi makanan, letak kat depan ataupun tempat orang nampak, datang nampak dah ni bekas. Jadi dia sembahyang, hari ni dah lapar ni, makan apa ni. Ingat dia tu jadi makruh. Jadi kalau makanan tu kita kena apa? Buat tahlil ke, buat apa ke, sorok-sorok sikit. Sebab apa? Sebab takut makruh. Kalau JK tu tak apalah. Kalau orang biasa nampak, bau sedap ni, duduk tengok atas meja ni, ini mesti ada tahlil. Sampai macam tu. Dia sembahyang pun tak ada khusyuk. Ni aku hari ni bila lambat sikit ada tahlil, padahal imam tak umum lagi. Masuk-masuk kat tu, jumpa kat luar tu atas meja penuh makanan. Dia tak sedia kat depan tu. Tu atas meja tu, kat belakang tu. Malam ni ada orang buat tahlil. Lepas tu letaklah makanan tu. Saya tengok pula bau nasi ayam pula. Tengah lapar perut. Jadi dia masuk, dia tengok nasi ayam, dia tengok ada apa tu, dia sembahyang. Bila sembahyang dia tengyang-nyang, jadi makruh juga. Tu kena tanggung lah JK. Jadi kalau ada nasi ke apa, sorok dulu. Sebab apa? Sebab takut jadi makruh. Jadi dia datang pun tak balalah, dia nak solat berjemaah pun, sebab dia buat perkara makruh, tak dapat pahala solat berjemaah. Memang teringinlah tengok. Dengan perut penuh lapar dan sebagainya. Kerana disebut pada hadis, yakni hadis Nabi SAW, tiada sembahyang ertinya yang kamil. Apa yang kamil? Yang sempurna di hadapan makanan. Nabi kata tak ada langsung sembahyang yang sempurna di hadapan makanan. Memang orang tak boleh. Tambah pula dia terbuka. Yang tertutup pun orang duk fikir macam-macam. Ni lauk apa ni? Makanan depan. Duk fikir, tak jadi tak khusyuk. Bukan tak sah sembahyang, tapi tak apa? Tak sempurna. Nabi kata tiada sembahyang ertinya yang kamil. Mana kata tak ada sembahyang yang sempurna di hadapan makanan. Memanglah. Kita manusia dah tahulah. Kalau makanan tu buka, besarnya ayam dia. Siap boleh satu-satu. Ni mesti beli kat kedai ni sekian-sekian ni. Ni beli kat makcik ni. Jadi adalah dia punya fikir tu. Mana kata sembahyang jadi tak sempurna. Bukan tak sah, tapi tak sempurna. Kita belajar ni ialah kita nak solat yang sempurna. Kemudian yang tu benda yang makruh di dalam solat. Kemudian tempat yang dimakruhkan bersolat. Ni tempat yang makruh. Tempat macam mana yang dimakruhkan solat? Jadi umat Nabi SAW semayanglah dekat atas muka bumi ni, mana-mana tempat yang semayang yang suci daripada najis. Semayanglah kat mana pun. Dekat dalam kebun ke, dekat dalam masjid ke, dalam rumah ke, atas bangunan ke, apa ke, semayanglah selagi tempat itu tiada najis dan suci bersih. Dan tempat itu yang tak diharamkan semayanglah kat mana pun atas muka bumi ni. Itu khususiat yang diberi kepada umat Nabi SAW. Ada pun zaman Nabi Musa semayang kat masjid. Bismillah. Ada pun tempat Nabi-Nabi lain semayang kat tempat semayang. Tempat lain tak boleh semayang. Cuma syariat Nabi SAW, Nabi Muhammad ni semayanglah kat atas muka bumi, kat mana-mana pun boleh. Nak sembahyang atas air pun boleh. Nak sembahyang dalam laut pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena tahu hukum lah. Lepas tu apa dia? Tempat yang makruh. Semua boleh, tapi tempat mana yang dikatakan makruh? Bab kata kalau laut. Jadi kalau bab wuduk tu, ni kalau kita ni bab wuduk ni kalau berkenaan dengan laut, kita kan dekat dengan laut. Jadi kalau kita tengok orang ambil wuduk kat laut macam mana? Dia berdiri kat atas tu, dah ambil air. Dia mandi, lepas tu nak ambil wuduk, ataupun dia mandi sungai. Mandi sungai, apa dia? Dia ambil air, basuh muka, basuh tangan. Dia tak perlu macam tu dah. Sebab hukum wuduk macam laut, macam sungai, apabila kita mati pula. Apabila kita mandi, kita niat terus selam, bangun wuduk lah. Sebab apa?
Sebabnya di antara tempat yang kita mandi tadi, yang penting ada syarat dia, air kena mengalir. Macam laut memanglah luas. Kalau tempat apa? Tempat sungai tu air mengalir. Dia kalau air yang tenang tu tengok lebih pada 2 kolah. Tengoklah. Adalah tu kena tengok bab taharah lah. Tapi nak ceritanya, setengah orang bila dekat laut tu dia ambil wuduk. Dia berdiri, dia ambil wuduk. Lepas tu ambil air basuh tangan sambil berdiri ni. Lepas tu kaki dia angkat daripada daripada air laut. Lepas tu buat basuh ataupun dia buat celup. Padahal kaki dia dah duduk dalam air lah. Jadi wuduk, apabila dia nak ambil wuduk dekat laut, dekat sungai, dia niat terus selang kejap bangun dah wuduk. Jadi wuduk ni ialah mengalir air pada tempat-tempat wuduk. Dia kena mengalir. Sama juga kalau kita pergi Mekah, nak pergi tandas jauh, kita buat spray. Jadi buat spray, kalau spray tu tak boleh. Jadi macam mana? Spray sampai dia mengalir. Bau sapu. Dengan spray aja dia tak mengalir. Sebab wuduk ialah dia kena air yang mengalir. Tapi kalau sungai nak ngalir apanya, jadi niat saja aku wuduk kerana Allah Taala. Nama itu wuduk lillahi taala. Jadi sambil selam tu niat. Wuduk lah. Tak perlulah kita nak berdiri kat situ, ambil sembahyang puk basuh. Padahal dia duduk dalam air tu. Jadi itu contoh. Ni pula kita masuk tempat yang dimakruhkan bersolat. Kat mana tempat yang dimakruhkan dengan solat? Dan setengah daripada tempat yang dimakruhkan solat itu sembahyang di hamam. Apa hamam? Tandas lah. Kalau mazhab Syafi'i kata apa? Kata makruh. Kalau mazhab Hanbali haram. Dulu kawan saya dia kerja kat Jepun. Kat Jepun kat mana? Kat luar negara lah. Jadi mereka tu masjid tak ada. Dia sembahyang mana? Sembahyang kat tandas. Jadi masuk tandas tu, dia adalah ruang rehat. Bukan je tandas macam kita ni. Jadi tandas dia elok lah. Masuk-masuk tandas tu, dia ada ruang rehat. Ada kursi. Kalau kita pergi tempat-tempat sukan tu, stadium ke apa ke, tempat-tempat pemain yang VIP lah. Kalau kita masuk tu, dia ada apa? Dia ada ruang untuk nak salin baju. Dia ada ruang rehat. Bila peluk, dia ada kursi tu, lepas tu ada kipas. Tapi salah satu pintu tu dia pergi kat tandas. Tapi yang tu kira tandas lah masuk. Yang ni lelaki, yang ni perempuan. Dia nak masuk tandas tu, dia jumpa ruang rehat tu dulu. Lepas tu barulah masuk tandas, pintu banyak-banyak macam tu. Ada satu lorong. Jadi lorong tu semua tandas, tapi dia kena masuk dalam tu dulu. Tapi yang tu dia tak pergi tandas lah. Dia tulis kat situ pun toilet WC. Jadi kebanyakan diorang sembahyang kat situ. Bukannya dalam tandas tu, yang kat rega tu, kawasan tu. Maka hukumnya makruh untuk mazhab Syafi'i. Tapi kat sana nak buat macam mana? Tempat tak ada. Nak sembahyang dekat tengah jalan sejuk. Kalau musim sejuk. Lepas tu pula masjid tak ada, tengah kerja. Tapi itu makruh lah. Bukan dalam tandas betul, dalam tandas betul haram lah. Ni nak kata apa? Dia dalam tandas tapi dia ada ruang situ. Macam tu lah. Sini tak ada contoh nak tunjuk. Tapi itulah, kena masuk pintu tu, dia ada ruang dulu, lepas tu baru lorong pergi tandas. Tapi kat situ dia tulis tandas lah. Tu. Yang tu makruh untuk mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali haram terus. Itu tempat yang makruh. Kalau buat solat jemaah memang tak boleh apa lah. Tu lah. Sebab apa? Perbuatan tu jadi makruh. Dan pada tempat corong bukit, gaung, makruh. Jadi nak naik bukit boleh, tapi janganlah sembahyang kat corong, carilah tempat kata sikit. Kena hiking apa semua. Pergi hiking. Kat situ juga dia apa nak sembahyang. Nak tengok kiblat memanglah. Jadi cari tempat yang macam lapang sikit. Ni curus-curus macam tu, duduk sembahyang tepi-tepi tu. Jadi makruh. Bukannya haram, makruh. Corong-corong bukit. Celah bukit yang macam apa, macam nak lembah sikit apa tu. Kalau boleh carilah tempat kata. Dan di tengah jalan. Tak apa dia kata orang makruh tengah jalan. Tengah jalan ni tempat ialah mereka lalu lalang.
Yang pertama. Lepas tu pula tidak aman dengan najis. Dah orang duduk lalu situ, tengah jalan, duduk tengah jalan, dia bentang jadah main kat situ. Jadi memang tempat orang jalan. Dia tak aman daripada najis, satu. Lepas tu pula sama juga, sama ada dia mengganggu orang, orang mengganggu dia. Main tengah jalan, carilah tempat sorok sikit. Bukan nak kata sorok, kira orang tak lalu lalang lah. Ni kaki 5 yang kaki nak main situ. Tak ada masalah, cuma dia makruh lah. Carilah dekat tepi-tepi ke, orang tak ada ke. Jadi main kat situ. Kalau luar negara tu masjid payah. Jadi ambil uduk semayang tengah padang. Tengok padang rumput tu, jalan semayang kat tengah jalan. Sebab tengah jalan ni belum tentu lagi aman daripada najis. Lepas tu pula belum tentu lagi aman daripada manusia lalu lalang, sama ada dia ganggu kita ataupun kita ganggu dia. Sama juga kita duduk dalam masjid, orang nak solat tahiyatul masjid, nak iktikaf dan sebagainya, kita nak baca Quran. Baca Quran apa? Sunat. Dalam masjid pula afdal. Tapi bila kita baca Quran mengganggu orang nak solat sunat, apa semua yang ganggu orang keliling tu, maka jadi haram pula. Buat perbuatan sunat tapi mengganggu orang lain, jadi haram. Itu kita kena faham. Setengah-setengah dia nak tunjuk suara dia sedap, dia nak tunjuk dia pandai baca, tak apalah, okey lah, tu ikut dia lah. Tapi masalahnya dia mengganggu orang lain. Orang tu semayang, mengganggu apa? Baca dia sedap. Kalau sumbang tu memang nak kena maki dah. Baca kuat-kuat. Ni baca sumbang, tak kena tajwid apa semua, nak baca kuat-kuat. Kalau slow tak kata apa. Ni suara sedap, merdu, qari, taranum. Jadi dia baca kuatlah, semua orang dengar. Adalah orang datang nak tahiyatul masjid, nak iktikaf, nak zikir apa semua. Bila dia baca tu, orang duduk tengah sembahyang, ya Allah sedapnya suara dia. Ganggu tak? Ganggu orang khusyuk nak sembahyang. Sebab apa? Sedap. Terlalu sedap sangat, jadi khusyuk ganggu khusyuk pula orang sembahyang. Ingat, ganggu sembahyang tu ialah perbuatan yang haram, walaupun dia baca Quran sedap. Jadi benda tu kita nak kena jaga-jaga. Sama ada kita nak zikir ke, memang perbuatan itu sunat, tapi boleh mengganggu orang lain, ialah jadi haram. Baca Quran bagus, belajar ngaji, lepas tu baca sedap apa semua, tapi ganggu orang sebelah. Seperti contoh kalau kita sembahyang Jumaat. Contohlah sembahyang Jumaat, tidak tunggu masuk waktu ni, adalah ruang tu. Satu. Lepas tu lagi satu, kalau kita tak duduk kat tempat tu, nanti kena duduk kat belakang. Tak boleh juga dapat pahala sah depan. Tapi dekat sebelah kita tu ada orang baca Quran. Baca Quran pula mengganggu kita. Dia baca bunyi. Ingat, itu pun jadi haram. Setiap yang mengganggu daripada masalah orang lain ialah haram, walaupun dia buat benda itu sunat. Duk tadarus ramai-ramai, tapi waktu solat orang duk datang nak solat apa, lepas tu baca kuat-kuat apa semua, jadi ganggu orang nak solat, jadi haram juga. Memang perbuatan itu sunat. Yang tu kita nak kena faham. Jadi satu-satu benda tu kita tengok, walaupun perbuatan itu sunat, tapi kalau dah mengganggu orang tu jadi haram. Sama juga tadi, tengah berjalan, memanglah kita nak sembahyang, tapi dah ganggu orang jalan, jadi haram pula. Kita nak buat benda wajib, tapi mengganggu orang jalan, jadi haram juga. Sebab apa? Masalah. Memang situ tempat orang jalan, kita pula duduk itu. Orang pula kena tunggu kita sembahyang. Jadi kot tu pula. Jadi kita buat perbuatan yang wajib, tetapi dalam masa sama kita ganggu orang, itu ialah haram terus. Bukan haram solat tu, perbuatan tu jadi haram. Jadi tak baloi lah kalau kita nak buat macam tu. Jadi apa-apa kita kena fikir, kita buat ni memang sunat, tapi dalam masa sama ganggu orang, haram. Sama jugalah apa-apa saja pun yang kita buat. Anak rumah sebelah contoh, ni contoh, pasang speaker kuat-kuat. Ada anak kecil, kalau tak ada anak kecil tu nak ceritalah. Baguslah syiar Islam. Kita nak kena beritahu bahawasanya ni masjid ni, ramai kena dengar. Tapi bila pasang, tengok sebelah tu jiran ada anak kecil dan sebagainya, mengganggu dia, jadi haram pula. Walaupun kita nak apa? Nak buat syiar Islam. Jadi benda-benda tu kita kena ambil kira. Tapi kalau orang cakap dengan kita, ustaz ni tu lah, ada tak nak bagi azan, ada tak nak bagi baca Quran,
Tapi kita kena tengok benda tu benda bagus. Tapi jiran kita ni ada anak-anak kecil, kena fikir juga. Jadi kita mengganggu dia, kita nak buat benda-benda yang sunat tapi mengganggu orang jadi haram. Ayat tadilah nak baca Quran bagus. Kita dah awal dekat dalam masjid pun, lepas tu kita baca kuat-kuat. Sampai orang nak tahiyatul masjid pun ada terganggu. Tambah pula kita sembahyang Jumaat orang padat. Lepas tu kita baca, kita pandai baca Quran. Alhamdulillah lah. Tapi bila kita baca tu menyebabkan orang kiri kanan jadi tak selesa, ganggu. Sebab dia datang masjid nak jadi tenang-tenang. Sementara nak tunggu waktu muhasabah diri ke, tafakur ke, zikir ke, ataupun iktikaf duduk saja, duduk diam je. Itu pun dapat pahala juga. Tapi yang kena niat iktikaf lah. Tapi kalau ada orang mengganggu, ingat itu perbuatan yang haram. Sikit lagi. Dan tempat menyembah berhala. Ni. Tempat menyembah berhala ialah perbuatan dia bukan haram. Jadi makruh juga. Selagi mana apa dia? Kalau dia mudarat, baru dia tak kira makruh. Contoh, kita duduk luar negara lah. Luar negara masjid tak ada, banyak gereja. Gereja dia pula apa dia? Jadi society, jadi apa? Dia buat charity kat situ. Orang gelandangan duduk kat situ contoh. Macam kita masjid lah, buka orang musafir apa. Ada orang pun ada juga macam tu. Ni gereja punya tempat, mana-mana orang gelandangan nak tidur contoh. Jadi tempat sejuk. Ni nak kira darurat, tempat sejuk. Lepas tu hujan pula. Masuk waktu kena sembahyang. Jadi kita boleh tidur kat situ, tempat gereja tu. Jadi arah kiblat sembahyanglah. Sembahyang dengan darurah, tempat berhala ataupun kanisah atau makbad, apa dia, tempat ibadah orang Yahudi ataupun tempat apa, ibadah orang Nasrani, dalam keadaan kita darurah, itu ketiadaan makruh. Asal makruh. Pergi jalan tengok apa, pergi jalan kat Melaka, contoh pergi kat tempat ada gereja tu, apa dia, jadi tiba waktu solat. Kalau kita nak pergi masjid, jalan jam, memang tak sempat, waktu dah tinggal singkat. Jadi ambil wuduk, bentang jadah, mayat tu, bentang kain apa, yang kat tepi tu. Itu dalam keadaan darurah. Jadi kalau darurah, ketiadaan makruh. Kalau tak darurah, makruh. Tapi nanti kita bahas panjang sikit lah berkenaan dengan tempat-tempat berhala ni. Dan setengah daripada makruh tempat sembahyang ialah sembahyang pada tempat perhimpunan unta, dan penjeratan. Dua. Yang pertama tempat perhimpunan unta. Adapun daripada hadis Nabi SAW membolehkan kita sembahyang dekat kandang kambing. Tapi dengan apa? Dengan syarat suci lah. Daripada hadis Nabi SAW, Kitabus Salah, Babus Salah fil Marabid al-Ghanam. Apa dia? Nabi SAW bersabda, sallu fil marabidil ghanami wala tusallu fil a'fani ibil. Maksudnya, bersolatlah kamu pada kandang kambing dan jangan kamu solat pada kandang unta. Ni tegas Nabi SAW. Jangan sembahyang dekat kandang unta. Jadi perbahasan panjang lah berkenaan dengan kandang unta ni, dengan najis, dengan apa semua. Jadi itu Nabi larang. Jadi kandang kambing ada juga najis, tapi apa, sapulah dia punya ni. Jadi sembahyang kat tepi tu. Orang duk jaga kambing, jadi kalau nak balik, orang curi kambing, dia kena sembahyang, cuci lah. Yang penting tiada najis. Dan penjeratan. Apa penjeratan? Jerat lah. Apa jerat? Ni kita orang Patani dipanggil jerat. Apa? Kubur. Kubur itu ialah makruh. Makruh dia waktu bila? Waktu kalau kita sembahyang dekat tanah kubur tu, kita lapik. Lapik tu makruh.
Kalau sembahyang atas tanah, batal terus. Sebab apa? Sebab dia punya tanah itu bercampur dengan darah mayat. Jadi kita tanam mayat, jadi lama-lama hancur mayat tu. Jadi air-air dia tu berserta dengan tanah. Apabila bercampur dengan tanah, kita sembahyang dekat atas itu, maka atas tanah tu, maka tidak sah sembahyang kita. Melainkan apa dia? Kita lapik. Itu pun jadi hukum makruh. Setengah bahasa ulama. Jadi kalau boleh tak payah sembahyang kat kubur. Ni contoh. Tapi nak buat macam mana? Kadang-kadang apa? Menggali kubur tu sampai 5-6 kali. 5-6 kubur dia kena korek. Takkanlah. Kali-kali ni lepas tu nak balik mandi apa semua, lepas tu nak ni datang balik asar, lepas tu mandi-mandi apa pula maghrib contoh. Jadi dia boleh sembahyang kat situ. Ni nak cerita lah orang menggali kubur, kita tak payahlah. Dia boleh sembahyang kat situ tapi dia kena lapik. Jadi makruh juga. Tapi dia kalau keadaan darurat, terpaksa kena tunggu lubang kubur tu sebab apa orang nak datang, jadi maslahat pula. Tu lain ceritalah. Tapi yang kat kita orang awam ni jangan berlaku. Tiba-tiba nak kena nak pergi kubur buat apa sembahyang. Tak adalah macam tu. Orang pergi kubur tu ziarah kubur jelah. Tak adalah pergi nak sembahyang. Melainkan kalau kita pergi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang situlah orang nak ubud kat Raudhah tu. Tu lain ceritalah. Tu di antara tempat-tempat yang makruh apabila kita melakukan solat. Wallahu taala alam. Insya-Allah nanti kita sambung balik semula berkenaan tempat menyembah berhala, tempat perhimpunan unta dan penjeratan kubur. Nanti kita bahas balik. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futul al-arifina bi hikmatika. Wa anshur alaina min khaza'in rahmatika wa zakina ma nasina wa 'alimna ma jahilna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.